Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi. Minggu lepas cikgu tak buat kelas online sebab cikgu ada beberapa ni lah, berapa tugas yang nak kena selesaikan sekolah punya. Okey, ada macam-macam. Okay, ada mesyuarat lah, ada taklimat lah, ada kursus lah, macam-macam lah. Okay. So hari ni cikgu ada suruh awak buat eksperimen, tapi yang share dengan cikgu tu baru berapa orang je. Okay, yang lain ni tak tahulah apa jadi. Awak buat ke tak buat ke? Kan? Okay, so kita nak bincang lah eksperimen, hasil eksperimen yang sepatutnya yang awak buat. Okay, siapa yang buat tu tahniah, siapa yang tak buat tu tolong buatlah. Okay, kalau tak awak tak faham nanti apa benda yang awak belajar. Okay, cikgu akan share buku teks awak. Okay, hari ni kita nak bincang yang ini dulu. Okay, menentukan sifat bahan terhadap kebolehan penembusan cahaya. Cikgu ada suruh awak buat kan benda ni kan? Okay, ambil yang ini sebenarnya tak banyak beza dengan tajuk cahaya yang awak dah belajar masa hari tu, dan ada beberapa orang murid juga yang dah buat apa ni, yang awak buat kejelasan cahaya tu kan, apa ni, legap, lut cahaya, lut sinar, yang ni sama je. Okey, jadi hari ni dia nak uji sifat bahan terhadap kebolehan penembusan cahaya tu. Sama ada kalau bahan lut sinar tu macam mana dia punya penembusan cahaya, bahan legap tu macam mana, dan bahan lut cahaya tu jadi macam mana. Jadi dekat sini belon, dia bagi contoh belon. Belon ni ialah bahan apa sebenarnya? Siapa boleh bagi tahu kat cikgu? Belon ni antara tiga jenis ni, lut cahaya, lut sinar dengan legap, belon ni sebenarnya bahan apa? Yang mana satu? Legap. Legap. Okey, bagus. Syairah kata belon ni legap. Legap ni maksudnya tiada cahaya yang boleh tembus. Tak ada satu pun cahaya yang boleh tembus. Apa ni kita dah belajar dah. Tajuk ni masa tajuk cahaya. Okey, jadi bila tiada cahaya yang boleh menembusi belon, jadi jawapan dia sepatutnya apa kat sini? Jawapan dia apa? Jawapan. Kehla. Apa? Jelas ke tidak jelas ke tidak nampak? Tidak nampak. Okey, sepatutnya jawapannya ialah tidak nampak lah. Okey. Okey, cikgu tanda dengan macam ni je lah. Okey, sepatutnya tidak nampak. Siapa boleh bagi tahu dia punya sebab? Kenapa tak nampak? Belon ialah bahan legap. Kerana belon Ialah ialah bahan legap. legap. Okey. Okey, cikgu tulis. Besar sangat tulisan ni, takut tak muat pula. Okey. Okey. So, belon ialah bahan legap. Sekejap cikgu nak kurangkan sikit dia punya tulisan. Okey. Kemudian dekat dalam eksperimen ni dia suruh kita guna apa ni? Belon. Belon dah. Lepas tu plastik lut sinar. Okey, plastik lut
sinar. Lagi apa lagi objek yang dia guna? Kertas berwarna sisik kaca. Okey, kertas berwarna. Atau apa lagi? Sisik kaca. Ibu tulis kat sini je lah. Okey, sisik kaca. Lagi apa? Batang aiskrim. Okey, batang aiskrim kita suri plastik berwarna. Banyaklah pula. Batang aiskrim. Batang aiskrim lagi. Kertas suri. Kertas suri. Okey, kertas suri lagi. Plastik berwarna. Okey, plastik berwarna. Cikgu tulis je lah yang mana muat. Plastik berwarna. Plastik berwarna. Okey, tengok plastik berwarna dulu. Plastik berwarna, jelas ke tidak nampak? Tak nampak. Okey, plastik berwarna pun ialah apa ni, tak nampak langsung ke plastik berwarna? Ke tak jelas? Plastik berwarna tu contohnya awak ambil plastik yang awak beli barang kat kedai kan. Kan ada plastik yang apa nipis tu. Plastik warna lah, warna merah, warna biru tu kan. Okey, awak ambil sekeping, lepas tu awak tengok. Sebab itulah pentingnya kita kena buat eksperimen. Okey. Siapa yang ada plastik tu pergi ambil sekejap. Cikgu nak tanya awak nampak apa? Jelas ke tidak nampak? Tak jelas. Tak Tak jelas. jelas? Awak buat dah? Dah. Okey, plastik berwarna ni jawapannya ialah tidak jelas kerana plastik berwarna dia, apa dia, inference dia? Kerana plastik berwarna bahan apa? Lupa dah habis semua. Kalau tak jelas, maksud dia bahan apa? Bahan lut cahaya. Okey, Alif kata lut cahaya. Siapa yang nak cakap, buka je mic. Tak payahlah malu-malu, bukannya orang lain, cikgu je ni. Kan? Okey. Jadi plastik berwarna ialah bahan lut cahaya. Okey. Kena kecilkan sikit. Sebab ruang dia sempit kat sini. Okey. Kemudian plastik lut sinar. Okey, plastik lut sinar, apa jawapan dia? Jelas ke tidak nampak? Jelas. Okey, jawapannya adalah jelas. Kerana plastik lut sinar bahan apa? Plastik lut sinar bahan apa? Yes, Bahan lut sinar. bahan lut Sinar. sinar. Okey, kertas berwarna samalah dengan okey, kertas berwarna dia lain sikit. Dia tak sama dengan plastik berwarna. Kertas berwarna. Okey, awak ambil kertas berwarna, letak dekat mata awak. Dia akan nampak ke, tak nampak ke, jelas ke, tak jelas? Tak nampak. Okey, tidak nampak. Okey, kertas berwarna tidak nampak. Kerana kertas berwarna Bahan apa dia? legap. Okey, bagus. Siapa yang jawab tu? Masya. Tak nampak pula tadi. Masya. Okey, kertas berwarna bahan legap. Okey, kemudian sisik kaca. Tidak jelas. Tak nampak. Sisik kaca, tahu tak sisik kaca? Sisik kaca tu macam cermin tingkap tu. Bukan cermin tingkap. Dia macam bika. Sisik kaca ni duduk dekat makmal, cikgu nak tunjuk pun tak boleh dekat awak. Sisik kaca ni dia macam
kaca. Dia kaca. Sisi kaca tu buat daripada kaca. Macam awak tengok dekat gelas kaca. Sisi kaca ni. Jadi jawapan dia apa? Jelas ke, tidak jelas ke, tidak nampak? Tidak jelas. Sisi kaca. Jelas. Kita ambil gelas kaca. Jelas. Awak ada tak gelas kaca? Gelas kaca putih tu. Gelas Jelas. kaca putih tu awak letak depan mata awak. Awak tengok dekat objek di depan gelas tu. Jadi macam mana? Jelas ke, tak jelas ke, tidak nampak? Jelas. 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 Sebab itulah cikgu nak suruh awak buat eksperimen ni. Bila tak buat eksperimen, macam mana awak nak tahu? Jelas ke, tak jelas ke? Kan? So, sisi kaca kenapa dia kelihatan jelas? Kerana ayah tulis kerana lah. Sisi kaca bahan apa? Halut cahaya. Bahan lusinar lah sayang. Okey, sisi kaca bahan lusinar. Sebab itulah dia nampak jelas. Kalau lut cahaya, dia akan nampak tidak jelas. Macam plastik berwarna ni. Okey, sisi kaca tu cikgu nak tunjuk kat awak pun tak boleh. Okey, kejap cikgu Google. Okey, sisi kaca tu bentuk dia macam mana? Kalau awak tak pernah tengok lah kan. Sekejap ya. Okey, kejap. Cikgu bagi awak tengok sisi kaca tu. Dekat rumah memang tak ada sisi kaca, tapi awak boleh guna gelas kaca menggantikan sisi kaca. Okey. Sekejap cikgu tengok mana dia sisi kaca. Sisi kaca ni dia punya fungsi sama macam dia punya keadaan sama macam spek kita, spek mata. Tahu tak spek mata kita, spek mata. Kita pakai spek mata kan? Kan buat daripada kaca kan spek kita tu. Macam tu lah. Sisi kaca tu dia seperti ini sebenarnya. Sekejap. Cikgu stop sharing yang ini. Okey. Ini adalah sisi kaca. Kalau awak nampak ni, yang ni lah sisi kaca. Sisi kaca ni siapa pula yang apa ni? Siapa pula yang buat macam ni? Jangan duk tekan-tekan Siapa yang menekan-tekan ni? Okey. Okey. Yang inilah sisi kaca. Sisi kaca ni kita guna dekat mikroskop. Okey, kita letak dia bahan yang kita nak tengok. Kita ambil 2 lapis sisi kaca ni, kita letak bahan dia. Bahan yang kita nak tengok tu letak dekat mikroskop. Okey, sisi kaca. Inilah dia sisi kaca. Sisi kaca ni lebih kurang macam awak punya spek. Ni. Macam ni. Dia buat daripada kaca lah macam spek. Spek. Okey, boleh faham? Jadi dia adalah sejenis bahan yang lut sinar sebenarnya. Okey. Bukanlah bahan lut cahaya. Okey, kita sambung balik.
Kemudian last sekali batang aiskrim. Okey, batang aiskrim, kita letak batang aiskrim di depan mata kita boleh nampak tak objek di depan? Tak nampak. Okey, tak nampak. Jadi jawapan dia kat sini. Tak nampak. Sebab apa tak nampak? Kerana Kerana batang aiskrim bahan apa? bahan legap. Bahan legap. Okey, ingat balik. Yang ini adalah kira ulang kaji bagi tajuk cahaya yang awak dah belajar. Apabila bahan tu, sesuatu bahan tu boleh menembusi cahaya sepenuhnya. Menembusi cahaya sepenuhnya, awak nampak dengan jelas objek di depan mata awak apabila awak letak bahan tersebut. Okey, itu bermaksud bahan tu adalah lut sinar. Okey, kalau awak letak bahan yang depan mata awak tapi awak nampak objek di depan awak tu adalah kabur-kabur, maksudnya itu adalah bahan lut cahaya. Dan sekiranya awak letak satu objek di depan mata awak dan awak tak nampak objek lain di depan awak tu, bermaksud bahan tersebut adalah bahan legap. Sebab dia tidak membenarkan semua cahaya melaluinya. Kalau lut cahaya hanya sebahagian saja cahaya yang dibenarkan melaluinya. Bila ada cahaya baru kita boleh nampak objek. Faham? Okay. Dan kalau sepenuhnya cahaya boleh lalu, barulah bahan tu dikira bahan lut sinar. Okey, apakah pemerhatian kamu dalam aktiviti ini? Okey, pemerhatian kamu dalam aktiviti ini apa dia? Inilah pemerhatian kamu dalam aktiviti ini. Inilah jawapan dia. Plastik berwarna, yang mana yang tak jelas? Okey, plastik berwarna tidak jelas, kertas surih, lagi apa? Kertas surih ni kita tak ni lagi lah, kita tak bincang lagi lah. Okey, kertas surih apa? Kertas surih. Kertas surih ni cikgu letak kat atas ni lah. Okey. Kertas surih ni dia nak jelas ke tak jelas ke tidak nampak kertas surih. Kertas surih tu ialah tracing paper. Macam bila awak nak lukis, awak letak. Tak jelas. Okey, kertas surih adalah tidak jelas. Jelas. Dia nampak tapi tak jelas. Okey, sebab dia tak jelas kerana kertas surih bahan apa? Bahan lut cahaya. Okey, bahan Lut Lut cahaya. cahaya. bahan lut cahaya. Hanya membenarkan sebahagian saja. Okey, so jadi awak boleh buat dia punya jawapan kat sini ialah pemerhatiannya ialah plastik berwarna adalah tidak jelas kelihatan, manakala belon, belon lagi apa ni? Kertas berwarna dan batang aiskrim tidak nampak objek di hadapan. Kemudian plastik lut sinar pula. Okey, plastik lut sinar, sisik kaca jelas dia punya pemerhatian. Manakala plastik berwarna dan kertas surih tidak jelas. Itu pemerhatian dia. Pemerhatian dia ialah ni lah, jelas ke tidak nampak. Kena bagi tahu setiap objek ni. Okey. Nyatakan sifat bahan yang diuji dalam aktiviti ni. Okey, sifat bahan dia ialah lut sinar, lut cahaya dan legap.
Okay, inilah sifat bahan yang diuji. Okey, kemudian kita tengok pula eksperimennya ini. Okey. Yang ini dia nak kaji apa? Menentukan sifat bahan yang dapat mengalirkan haba. Okey, nak tahu satu-satu bahan boleh mengalirkan haba ke tidak. Okey, apabila awak buat macam ni, awak rendamkan di hujung ni dengan air panas, awak pegang. Pegang dekat hujung-hujung ni. Sentuh setiap bahagian atas setiap objek yang diuji dan tentukan keadaan awal dia. Okey, awal dia sebelum rendam jadi macam mana, awak sentuh dulu. Lepas tu awak rendam dalam masa 1 minit ke kan? Okey, rendam dan okey, dia kata 2 minit kat sini. Okey, lepas 2 minit sentuh hujung setiap objek tu. Jadi yang mana panas, itulah yang boleh mengalirkan haba. Yang mana sama je keadaan dengan yang ini sebelum kita rendam. Maksudnya dia tidak dapat mengalirkan haba. Jadi dekat sini objek yang boleh mengalirkan haba kita panggil konduktor haba. Okey, konduktor haba ialah objek yang boleh mengalirkan haba. Okey. Bagi objek yang tidak dapat mengalirkan haba, kita panggil penebat haba. Penebat haba ialah objek ataupun apa-apa saja bahan lah. Bahan yang objek yang tidak dapat mengalirkan haba. Okey. Jadi apabila kalau awak sentuh dekat hujung ni, mana-mana objek yang rasa panas, maksudnya objek tersebut boleh mengalirkan haba. Yang mana rasa sama je sebelum kita rendam, maksudnya objek tersebut tidak dapat mengalirkan haba. Okey. Yang ni dia suruh guna apa ni? Belon, tali kulit, keranjang aluminium, batang aiskrim, sudu seramik, polistirena, pita lidi, akuarium, jarandi. Okey, lidi tu untuk sangkut yang ini je. Okey, keranjang aluminium, batang aiskrim. Okey, cikgu tulis dulu. Batang aiskrim. Lagi apa keranjang aluminium. Apa lagi? Keranjang aluminium, lagi apa? Sudu seramik. Sudu seramik, polistirena. Okey, sudu seramik. Okey, sudu seramik. Sudu seramik. Okey. Polistirena. Tulislah kat sini. Polistirena. Yang baru masuk ke? Okey. So kita tengok. Belon. Belon bila kita dah rendam, agak-agak yang mana yang dah buat tu, dia rasa panas ke tidak? Ke tiada perubahan? Tiada perubahan ke rasa panas? Tengok, sebab itulah cikgu suruh buat eksperimen. Bila tak buat eksperimen, macam ni lah. Awak kan nak tahu. Kan? Itulah pentingnya buat eksperimen. Okay. Okay, siapa yang dah buat ni? Yang ni. Belon ni buat daripada getah. Jadi getah ni adalah sejenis penebat haba. Dia tidak boleh mengalirkan haba. Jadi bila kita buat eksperimen ini, jawapannya ialah tiada perubahan.
Okay, inference dia kerana belon ialah penebat haba. Ataupun belon tidak dapat mengalirkan haba. Okay. Kemudian batang aiskrim. Batang aiskrim. Okey, batang aiskrim. Dia ada perubahan ke berasa panas kalau kita pegang kat ujung? Batang aiskrim juga tiada perubahan. Ni sama cikgu je yang duk bagi jawapan. Okey. Kerajaan aluminium, jawapan dia kerana batang aiskrim ialah penebat haba juga. Kerajaan aluminium, okey, kerajaan aluminium kalau kita dah rendam air panas dan kita sentuh kat ujung dia, dia berasa panas. Kerana dia boleh mengandalkan haba. Jadi kerajaan aluminium adalah konduktor haba. Konduktor haba ni maksudnya yang boleh mengalirkan haba. Okey? Kalau awak nak buat jawapan dia, Lacan satu abang. Taklah, aku nak beli. Mau use. Sekejap. Tengah pelik. Okey, kerajaan aluminium ni ialah konduktor haba. Maksudnya dia boleh mengalirkan haba. Okey. Nah, yang boleh mengalirkan haba. Yang boleh mengalirkan haba maksudnya dia boleh ni lah. Betul lah. Ni. Awak nak buat dia adalah konduktor haba boleh ataupun kerana ianya boleh mengalirkan haba. Okey. Kemudian okey. Lepas tu sudu seramik pula. Okey. Sudu seramik. Sudu seramik ni tahu tak sudu apa? Sudu yang macam sudu yang buat daripada tahu tak awak punya pinggan yang macam mana cikgu nak cakap macam pasu tu kan? Tahu tak seramik tu macam mana? Sudu seramik. Sudu seramik tu buat daripada batu kan? Batu. Okey. Sudu seramik pun sama. Dia adalah tiada perubahan juga. Okey. Ni tak boleh nak tanya lah. Dah siapa tak buat pun. Okey, kerana sudu seramik tidak dapat mengalirkan haba ataupun sudu seramik adalah penebat haba. Okey. Boleh bagi tahu dia adalah penebat haba ataupun kerana sudu seramik tidak dapat mengalirkan haba. Dua jawapan tu boleh. Okey. Dia penebat haba ataupun dia tidak dapat mengalirkan haba. Mana-mana pun tak apa. Boleh je. Okey. Janji maksud dia adalah sama je. Okey. Okey, kemudian polistirena. Polistirena pun tiada perubahan. Kalau kita rendam dalam air panas, kita letak ujung dia, dia tidak ada perubahan. Kerana polistirena sama juga macam sudu seramik, iaitu polistirena tidak
dapat mengalirkan haba ataupun pelisina adalah penebat adalah penebat kalau nak tulis panjang bagi tahulah jawapan dia polis serena tidak dapat mengalirkan haba. Kalau nak bagi tahu jawapan yang jawapan yang panjang, polis serena tidak dapat mengalirkan haba. Maksudnya sama saja. Okey, ni macam cikgu dah bagi tahu, penebat haba ialah objek yang tidak dapat mengalirkan haba. Konduktor haba ialah objek yang boleh mengalirkan haba. Jadi kat sini ada satu je. Okey, apakah pemerhatian kamu dalam aktiviti ini? Inilah pemerhatiannya. Okey, jadi awak senaraikan belon, batang aiskrim, sudu seramik dan polis sederhana tiada perubahan selepas direndam di dalam air panas. Okey, manakala kerajaan aluminium berasa panas selepas 2 minit direndamkan di dalam air panas. Inilah jawapan untuk soalan nombor 1. Nyatakan sifat bahan yang diuji dalam aktiviti ini. Okey, sifat bahan dia ialah konduktor dan penebat haba. Konduktor haba dan penebat haba ataupun bahan yang boleh mengalirkan haba dan bahan yang tidak boleh mengalirkan haba. Tak kisah, mana-mana pun boleh. Okey, objek diuji manakah lebih panas selepas direndam dalam air panas? Objek mana? Objek ialah kerajaan aluminium. Yang lebih panas. Okey, kemudian soalan yang ini pula. Okey, yang ni siapa buat? Aktiviti yang ni. Ada tak yang buat? Aktiviti yang ni ada tak? Pun tak buat. Ayah, Putra. Putra buat. Okey, Putra buat. Ada yang buat. Putra, lepas tu Salsabila, tak salah cikgu yang hantar kat cikgu kan. Okey, Salsabila ada buat. Tali kulit. Tali kulit tak ada lagi yang ni. Okey, tali kulit sama je dengan belon juga. Okey, ada satu lagi. Tali kulit. Okey, tali kulit sama juga dengan belon, tiada perubahan kerana kulit tidak dapat mengalirkan haba ataupun satu jenis penebat haba. Okey. So ini juga satu eksperimen juga, aktiviti 6. Okey, belon, tali kulit, gelang getah, spring, sudu plastik, batang aiskrim, pensel, straw dengan paku. Jadi dia nak tentukan sifat kekenyalan bahan. Okey, nak tahu bahan tu dia kenyal ke tidak, apabila kita tarik, dia boleh kembali kepada bentuk asal. Maksudnya kalau kita tarik bahan tu, dia boleh regang dan bila kita lepas, dia boleh kembali kepada bentuk asal. Itulah barulah dikatakan kenyal. Okey? So kita tengok satu-satu, ada belon, tali kulit, gelang getah, pering, sudu plastik, batang aiskrim, pensel, straw dan paku. Kalau tengok dekat sini, hanya ada 2 saja bahan yang kenyal. Okey, sepatutnya lah kan. Okey, siapa yang cikgu tak boleh nak cakap apalah dah, awak pun tak buat. Okey. Belon dan juga gelang getah. Okey, 2 ni saja adalah bahan yang kenyal. Okey. 2 ni saja bahan yang kenyal. Okey, belon dan gelang getah. Yang lain tu tidak boleh ditarik. Okey. Lagi satu, spring. Sorry. Satu lagi, spring. Okey, satu lagi ialah spring.
Spring juga adalah sejenis bahan kenyal juga. Sebab ianya boleh tarik. Okey? Boleh ditarik dan boleh kembali kepada bentuk asal. Kenyal tu apa? Kenyal tu ialah, tadi kan cikgu dah bagi tahu, kenyal tu ialah bahan, okey, kenyal. Kenyal tu apa? Kenyal tu ialah objek yang apabila ditarik akan dan kita lepas, apabila ditarik dan dilepaskan, ia akan kembali ke bentuk asal. Itulah maksudnya kenyal. Okay, apabila ditarik dia akan kembali kepada bentuk asal. Contoh dia ialah, sekejap cikgu ambil getah Cari getah, ada getah. Sini sekejap Okey. Yang ni kan, ni getah. Dekat cikgu ni ada getah. Okey, cikgu tarik. Lepas tu cikgu lepas, dia akan kembali kepada bentuk asal. Okey. Cikgu tarik dan cikgu lepas, dia akan kembali kepada bentuk asal. Okey, cikgu pin sekejap. Ni. Cikgu tarik. Bila cikgu lepas, dia akan kembali kepada bentuk asal. Inilah dia yang dinamakan bahan kenyal. Okey, cikgu tarik, lepas tu dia akan kembali kepada bentuk asal. Belon pun sama. Okey, belon ada kat bawah, cikgu lupa nak ambil. Okey. Belon pun sama. Bila kita tarik, dia akan kembali kepada bentuk asal. Macam yang ni adalah kayu aiskrim, batang aiskrim. Okey, bila kita tarik, boleh tarik ke? Tak boleh tarik kan? Tak boleh tarik. Jadi yang ini ialah bukan bahan yang kenyal. Okey, itulah maksudnya. Okey, bahan kenyal tu bila kita tarik, dia boleh kembali kepada bentuk asal. Okey. Tengok balik kat sini. Okey, belon boleh. Okey, belon boleh kembali kepada bentuk asal. Jadi inputannya ialah belon ialah kerana belon bahan kenyal. Okey. Lagi apa dia bagi? Tali kulit, gelang getah. Okey. Tali kulit. Lepas tu apa lagi? Gelang getah. Okey. Batang aiskrim. Okey, cikgu pupus sikit je lah kat sini. Batang aiskrim. Okey. Jadi gelang getah kan boleh, tali kulit tak boleh. Tali kulit kalau tak boleh ditarik. Maksudnya kita tarik tak boleh dan dia tak boleh kembali kepada bentuk asal. Tak ada regang dan tak boleh nak kembali kepada bentuk asal. Jadi tali kulit ialah tali kulit bukan bahan kenyal. Jadi dekat sini ada 3 saja bahan yang kenyal, iaitu belon, gelang getah dan juga spring. Okey? Ni belon, gelang getah dan spring adalah bahan kenyal. Sebab ianya pemerhatian dia boleh ditarik dan boleh kembali kepada bentuk asal. Okey? Yang lain-lain tu semua adalah bahan tidak kenyal.
Okey, bahan bukan kenyal. Okey. Apakah pemerhatian kamu dalam aktiviti ini? Jadi awak senaraikan semua bahan yang boleh ditarik dan kembali kepada bentuk asal dan bahan mana yang tidak boleh ditarik. Kemudian nyatakan sifat bahan yang diuji dalam aktiviti ini ialah bahan kenyal dan bahan bukan kenyal. Okey, objek diuji manakah yang boleh ditarik dan kembali kepada bentuk asalnya? Cikgu dah bagi dan jawapan dia iaitu melon, gelang getah dan spring. Dia ni saja. Okey. Ni tengok ni. Kekenyalan ialah kebolehan suatu bahan untuk kembali kepada keadaan asalnya sesudah ditarik, dipicit atau diregangkan. Inilah Salsabila. Tadi awak tanya kan? Awak tanya apa maksud kenyal lah. Inilah maksud kenyal. Ada pun dalam buku teks. Teks pun ada. Okay. Maksudnya apabila kita tarik, kita regang, okay, kita picit dia akan kembali kepada bentuk asal. Okay. So dekat sini masuk tajuk yang last kali, aplikasi bahan, sifat bahan. Okay. Yang ini adalah projek untuk aplikasi sifat bahan. Cikgu nak semua buat. Okay. Semua buat di rumah. Dan awak boleh, tak semestinya awak buat kereta ni. Okay. Awak boleh buat apa-apa saja projek yang mengaplikasikan sifat bahan. Okay. Nak buat objek yang mana yang awak dah belajar ni, kan, yang awak dah belajar bahan boleh mengalirkan haba, bahan yang tak boleh mengalirkan haba, bahan yang kenyal, bahan yang tidak kenyal. Okay. Kemudian apa lagi yang awak belajar tadi? Awak hasilkan satu projek. Okay. Yang ni siapa yang buat? Cikgu akan bagi PP6 lah. Siapa yang buat? Okay, siapa yang buat ni kita boleh bagi PP6. Tahap penguasaan yang paling sekali. Okay, so yang ni awak buat. Tolong buat yang ini. Okay. Nak buat yang lain pun boleh. Ikut suka hati awak. Sekarang ni kita ada YouTube, boleh tengok. Okey, awak boleh survey apa lagi bahan yang awak nak cerita. Okey, menggunakan tajuk-tajuk yang awak dah belajar ni. Kemudian yang ini pemilihan jenis bahan untuk mereka cipta objek. Okey. Kita tengok aplikasi dia. Okey, aplikasi dan kenapa bahan tu digunakan. Okey, contoh dia situasi yang pertama ni, mak awak nak masak. Kita guna periuk ni buat daripada besi. Kenapa buat daripada besi ke aluminium ke? Sebab biasanya periuk buat daripada aluminium lah. Kenapa periuk buat daripada aluminium? Ataupun buat daripada besi. Periuk besi ke, periuk aluminium ke. Sebab kerana bahan-bahan tersebut ialah sejenis bahan apa? Siapa boleh bagi tahu kat cikgu? Kenapa kita guna periuk aluminium ataupun logam? Okay, kenapa? Kenapa kita guna periuk buat daripada logam? Kenapa kita tak buat periuk guna daripada kayu ke? Kenapa? Nak tabah cikgu. Kerana ianya konduktor dapat mengalirkan jadi makanan akan cepat masak lah. Kalau awak guna periuk kayu, okay, kayu tu dah lah boleh terbakar kan. Okay. Ataupun awak guna periuk buat daripada benda lain lah. Buat daripada apa lagi yang kita boleh guna, batu ke, buat daripada batu ke periuk kan. Boleh je periuk buat daripada batu, boleh, tapi dia tidak
tidak dapat mengalihkan khabar dengan baik. Okay. Logam yang paling baik sekali untuk mengalihkan khabar. Mengapakah kain kapas paling sesuai digunakan untuk mengelak cecair yang tumpah? Kenapa? Kenapa kita tak guna? Okey. Kenapa kita tak guna plastik ke untuk lap? Okey, sebab kain kapas adalah dia ada sifat bahan yang boleh menyerap air dengan baik. Okey, yang tidak dapat menyerap air tu kita panggil kalis air. Okey, yang dapat menyerap air kita panggil dia bahan yang boleh menyerap air. Okey, mengapa pemilihan jenis bahan penting untuk mereka cipta sesuatu objek? Okey, kenapa? Kenapa penting kita nak buat satu objek tu, kita kena tengok jenis bahan dia. Sebab apa? Apa boleh bagi tahu kat cikgu? Awak semua diam. Okay, supaya bahan tersebut dapat berfungsi dengan baik, dapat digunakan untuk kegunaan seharian dengan baik. Okey, yang ini pun boleh buat juga. Yang ini boleh guna, yang ini kira boleh, yang ini kalau awak buat, okey, yang ini buat maksudnya hari apa? Hari Khamis awak ada seni kan? Okey, seni kira buat aktiviti yang ini. Okey, lampu terendah. Okey, yang ni boleh cover aktiviti untuk subjek seni awak. Sebab kita sebenarnya dah habis dah topik, dah habis dah semua projek-projek yang sepatutnya awak buat yang ada dalam teks tu, semua tajuk kita dah cover. Jadi yang ini awak boleh buat untuk aktiviti pendidikan seni hari Khamis. Okey, so boleh buat yang ini. Nanti tolong ambil gambar ke, ambil video ke, hantar dekat cikgu Okey, so yang ini adalah ulang kaji, boleh baca balik. Okey, jom kita bincang yang ini. Okey, jom bincang yang ini pula. Okey, apa jawapan yang ni? Tekas, kayu, kapas, getah adalah yang mana satu? Haiwan ke, batuan ke, petroleum ke, tumbuh-tumbuhan? Cepat. Kayu, kapas, getah. Tumbuhan. Okey, tumbuh-tumbuhan. Kulit, bulu, sutera. Haiwan. Okey. Plastik, kain sintetik. Okey. Petroleum. Logam, tanah. Batuan. Bila jadual pengelasan bagi objek berikut berdasarkan sumber asasnya. Okey, bila dia suruh bagi jadual pengelasan, maksudnya awak kena buat jadual lah. Buat jadual, lepas tu tajuk atas dia apa dia? Sumber sumber asas bahan lah. Okey, sumber asas bahan dia apa dia? Haiwan, yang mana satu haiwan, yang mana satu batuan, yang mana satu petroleum, mana satu tumbuhan. Okey, awak kena buat jadual. Okey, untuk yang ini awak kena buat jadual. Kena buat jadual. Okey. Awak buat jadual, lepas tu jadual tu buat asingkan. Okey, mana satu haiwan, batuan, petroleum, tumbuh-tumbuhan. Dia nak buat yang ni sebab dia suruh buat jadual kan. Kena buat lebih kurang macam ni lah. Bawah, tanda lah. Okey. Tanda lipat. Kalau cikgu tu kat sini nampak tak? Tak nampak.
Kena contoh kat sini. Apa dah Ni, lipat? Dah lipat padahal ni. Ni kan kenapa tu? Kenapa? Okey, jadi awak buat jadual pengelasan. Okey, tajuk atas ni ialah sumber asas. Lepas tu awak pecahkan lagi kepada 4. 1, 2, 3, 4 kan? Okey, awak pecahkan lagi kepada 4. Ish. Okey, awak pecahkan kepada 4. Okey, pecahkan kepada 4. Okey, ni. Macam ni lah. Buat apa? Buat jadual. jadual. Okey. Awak pecahkan kepada 4. Sini letak haiwan, batuan, petroleum, tumbuh-tumbuhan. Lepas tu senaraikan apa dia punya sumber asas. Dia punya objek-objek. Okey, yang ni ialah contoh-contoh bahan. Okey, contoh objek, dekat mana dia punya sumber asas dia. Okey. Dan apakah sifat bahan bagi pembuatan bola sepak dan belon? Okay, apa sifat bahan bola sepak dan belon? Apa dia punya sifat bahan? Bola sepak dan belon buat daripada apa? Cikgu tanya. Buat daripada apa? Bola sepak dan belon buat daripada apa? Betul. Tak, abang. Buat daripada getah kan? Buat daripada getah, jadi dia punya sifat bahan dia apa? Kalau getah tu dia punya sifat bahan dia apa? Apa? Kenyal. Alah, ya Allah. Kan dah belajar kan tadi. Awak ni lah. Okey. Bola sepak dan belon buat daripada getah. Okey, jadi getah ni dia ada sifat bahan kekenyalan. Okey. Jelaskan kenapa? Kenapa dia ada sifat kenyal? Kerana dia boleh apabila ditarik boleh kembali kepada bentuk asal. Okey. Macam bola sepak dan belon ni dia ada sifat yang boleh dilantun. Kan? Boleh melantun, bolehlah cerita. Okey. Boleh melantun, sebab itulah dia buat daripada getah. Bola sepak buat daripada getah sebab bila kita belon buat daripada getah sebab apabila kita baling dia boleh melantun kan. Okey. Mengapakah kebanyakan alat elektrik seperti periuk nasi dan setrika diperbuat daripada bahan yang dapat mengalirkan apa? Okey, kenapa? Kebanyakan alat elektrik seperti periuk nasi dengan setrika diperbuat daripada bahan yang dapat mengalirkan apa? Kenapa? Kenapa dia tak buat daripada daripada lain? Kenapa buat daripada bahan yang dapat mengalirkan apa? Kenapa setrika ni tak buat daripada kain ke? Tak buat daripada Adakah abang? haiwan ke apa ke? Sebab apa? Sebab untuk menjimatkan tenaga. Sebab itulah bahan elektrik kan kita akan guna tenaga elektrik. Jadi kalau diperbuat daripada bahan yang dapat mengalirkan apa, dia dapat menjimatkan tenaga secara dia punya ni. Okey? Sebab apa?
Sebab cepatlah khabar tu dapat dialirkan. Kalau guna batu ke apa kan. Okey. Dia jadi lambat lah nak mengalirkan khabar tu. Okey. Perhatikan gambar di bawah dan jawab soalan berikut. Okey, satu nak jimatkan elektrik. Satu lagi, kalau guna benda lain yang tak dapat mengalirkan khabar, nasi tidak akan masak. Okey, nasi tak masak. Lepas tu tak dapat nak iron sebab tak boleh alirkan khabar. Kan? Okey. Apakah sumber asas untuk membuat bahagian M dan N? Okey, M ni buat daripada apa? Sumber asas. Sumber asas maksud dia inilah haiwan ke, batuan ke, petroleum ke, tumbuh-tumbuhan. Okey, M ni buat daripada apa? M ni ialah kulit. Jadi yang ini adalah haiwan. N ni ialah getah. Getah kan? Jadi getah buat daripada tubuh, dia punya sumber asas ialah tubuh. Cadangkan bahan lain yang sesuai untuk menggantikan bahagian M jika perlu ditukarkan kepada jenis bahan yang lain. Okey. Apa? Kalau tak nak guna haiwan, nak guna apa kat sini? Bahan lain. Kita boleh guna plastik ataupun kain sintetik. Kan ada kasut yang bukan ni kan, bukan kulit pure kan. Okey, jadi kulit sintetik. Jadi M ni kita boleh gantikan dengan kulit sintetik. Kulit sintetik ni maksudnya kulit tu dia dah campur dengan plastik. Kebanyakan yang ada dekat pasaran dia tak kulit sintetik lah. Dia campur dengan plastik. N ni dia kata M saja kan. M ni kita boleh guna untuk kulit. Kita boleh ganti dengan kulit sintetik. Okey, kenapa alasan kamu? Kerana kalis kulit sintetik. Kerana kulit sintetik kalis. Kalis apa? Kita sebab kulit sintetik kalis air. Okey. So habislah kita tajuk yang ini. Minggu depan kita akan masuk tajuk bumi. Okey, minggu depan kita akan masuk tajuk bumi. Cikgu akan buat kelas online untuk bumi. Okey, so habislah tajuk kita untuk yang ini. Nanti cikgu akan bagi soalan dekat awak untuk awak buat. Okey, kejap. Cikgu nak try buka yang kamu. Sekejap ya. Buka kat mana? Sekejap ya. Cikgu try buka.
Ya. Cikgu try. Hmm. Okey. Cikgu bagi dekat apa ni? Cikgu try buka quizzes ni. Okey, awak try jawab tengok macam mana. Copy link. Copy. Okey, cuba jawab ni link quizzes ni. Okey, nak tengok. Sekejap cikgu share. Okey, cikgu ada letak link dekat awak punya ni. Okey. Okey, try ni. Try jawab, tengok. Okey, mana satu jawapan? Cepat. Ni, buat daripada apa? Okey. Apa jawapan dia? Okey, yang ni? Okey. Yang ni apa jawapan dia? Cepat. Awak nak jawab dekat skrin pun boleh dengan cikgu. Lepas. Apa yang tak nak. Lepas. Apa jawapan dia? Lepas. Kapas. Ni, yang terapung ni. Ya ke? Kita tengok. Jawapan dia kayu je. Okey. Yang ni apa? Raja menunjukkan sebiji gelas kaca yang lut sinar. Okey. Apa jawapan? Cepat.
Luk sinar. Yang mana? Mana satu jawapan? Ni kan? Membenarkan suara. Sekejap, nanti kita tengok balik. Cikgu tu baca tak habis. Apakah sifat bahan yang ditunjukkan oleh anak panah? Ni sifat bahan apa ni? Dia boleh mengalirkan elektrik. Sinyal. Konduktor. Okay. Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Okey, pemerhatian masih lagi boleh melihat bunga tersebut. Okey, jadi objek P ni objek apa? Sebab kita boleh lihat. Objek apa? Duk cahaya. Duk cahaya kah? Melihat objek tersebut dengan jelas. Jelas. Duk sinar lah. Kalau tidak jelas barulah duk cahaya. Okey. Okey, ni ada lagi. Apakah sifat bahan yang ditunjukkan? Ni, sifat bahan apa ni? Menyerap air. Okey, menyerap air. Okey. Yang lain jawab tak? Yang lain mana? Jawab tak? Cikgu ada bagi link dekat awak punya check box tu. Tumbuhan. Jawab. Habis dah jawab. Okey, Raja menjawab satu. Okey, apakah sumber asas bahan X ni? Sumber asal dia apa? Petroleum. Okey, petroleum. Okey, lain. Apakah sifat bahan yang ditunjukkan? Ni spring ni. Kali saya kenyal, legap, konduktor. Sinyal. Okey, kenyal. Okey, maklumat di bawah menunjukkan sifat bahan K. Antara objek berikut yang mana diperbuat daripada bahan K? Dia kalis air, pendapat elektrik, tidak kenyal. Baju hujan. Pendapat elektrik, tidak kenyal. Baju hujan. Baju hujan. Okey. Tengok. Tadi ada yang dah salah. Dekat nombor 8. Maksudnya kena buat lagi lah. Ni last sekali. Tunjukkan senyap objek. Apakah sifat utama objek ni? Boleh terapung. Okey. Boleh terapung. Okay. Ni apa benda ni? Okey, yang ni yang salah tadi. Okey, Raja menunjukkan sebiji gelas kaca yang luk sinar. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan bahan sinar? Bahan yang menghalang cahaya daripada benda bersih. Luk sinar. Bahan luk sinar ialah bahan yang menggunakan keseluruhan cahaya menembusinya. Maksudnya yang ini. Okey. Okey, yang ni maksudnya dia silap kot soalan tu. Okey, jawapan dia buat silap. Jawapan tu dia buat silap. Sikit. Kena betul lah. Okey. Kita tengok kuis yang lain. Sekejap cikgu cari.
Awak boleh je nak buat quiz ni, awak cari je dekat Quizizz. Lepas tu cari yang mana yang berkenaan dengan awak. Okey, ada lagi ni. Kita tengok yang ni pula. Okey. Yang ini cikgu tak share dia punya link. Awak jawab sama-sama dekat sini. Okey. Belon ialah bahan yang apa? Tidak dapat menyerap air. Okey. Cepat. Siapa lagi nak jawab ni? Tekas. Cepat. Bahan yang tidak dapat menyerap air disebut sebagai bahan Kalis air. Kalis air. Okey. Okey, cepat-cepat. Antara berikut manakah padanan yang betul? Yang mana satu? 1, 2, 3, 4. Mana satu? Pan. Mana satu? Pan, kapas dan tisu. Boleh menyerap air. Okey, nombor 3 ni. Ya. Okey. Kedua dah ni. Okey, apakah objek ini campur di permukaan air? Ya atau tidak? Ni Ya. Ya. Okey. Boleh terapung. Boleh terapung. Boleh terapung. Okey, objek berikut mempunyai daya serapan air yang tinggi kecuali Baju hujan. Hujan. Baju hujan. Baju hujan. Hujan. Ni ajar menunjukkan sehelai baju hujan. Ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya baju hujan itu diperkuat daripada air lepas. Nombor 2. Nombor 1. Nombor dua. Nombor 1. Nombor 2. 1. Nombor 1. Dia kata ramal apa berlaku sekiranya baju hujan diperkuat daripada kain Satu. tapan. Satu. Salah. Baju hujan itu akan menyerap air dan menyebabkan baju yang dipakai menjadi basah. Okay, nanti kita tengok lagi. Okey. Kenapa salah? Raja menunjukkan satu biasakan tentang kebolehan bahan untuk menyerap air. Untuk menyerap air. Kalau dia boleh serap air, lepas tu dia perah. Yang mana satu jawapan? Dua. Yang ini nombor 1 ke 2, 3, 4? Dua. Ni kain apa ni? Kain bulu ni kain. Dua tak habis jawapan. Diulangi dengan menggunakan smile. Kalau guna smile, yang mana satu? Dua. Lepas tu dia ni, yang mana satu? Satu, dua, empat. Dua. Empat. Salah. Okay, jawapan. Okay. Okey, yang ni. Jawapan dia yang ni. Dia kata kalau menggunakan Raja menunjukkan yang kata apakah yang manakah menunjuk isi padu air yang disebut poin 3 pengesalan dikurangi dengan menggunakan smile. Empat. Air dan boleh Nombor 4. Empat.
Okay. Okay, apa nak jawapan? Hujan. Ha? Tidak menyerap air. Tidak Menyerap air. Apakah sifat bahan yang ditunjukkan? Menyerap air. Apa tadi? Menyerap air. Sama je pula macam tadi ya. Ya. Yang ni pun sama. Kayu. Kayu. Nampak? Kayu. Kayu. Good, Adriana. Yang ni lain. Semua objek di bawah tenggelam apabila dimasukkan ke dalam air kecuali yang mana tenggelam. Nombor 2. 1. Semua akan tenggelam kecuali 1. Nombor 1. Getah. satu. 1. 2. 1 getah. 2. Getah tenggelam ke tak? Tak Tenggelam. Cuba try nanti. Okey, mengapakah kain kapas paling sesuai gunakan untuk mengelak cair yang tumpah? Sumber asasnya adalah tumbuhan. Tumbuhan juga. Menyerap air yang baik. 1. Ya. Semua objek di bawah tenggelam apabila dimasukkan ke dalam air kecuali Plastik. Nombor 4. 4. okey. Last. Ikut ialah bahan yang tenggelam di dalam air. Yang mana satu tenggelam. Pemadam. Pemadam. Okey. So kalau awak nak buat, okey ada lagi last sekali. Raja menunjukkan keputusan suatu penyiasatan antara objek yang mana objek tersebut dia close. Dia boleh terapung yang mana satu. Pensel. Okey. Raja menunjukkan dalam baju hujan. Ramalkan apa yang berlaku sekiranya baju hujan itu diperbuat dari pada air nafas. 1. Baju hujan tu akan menjadi berat lah. Baju hujan itu akan menyerap air. Jawapan dia. Okay, sorry. Okay, so dah habis. Yang ini kalau awak nak buat, nanti awak boleh je type je quizzes. Okay, kalau awak nak buat sendiri, boleh je awak type quizzes. Lepas tu awak mari dan juga awak find a new quiz. Lepas tu awak carilah tajuk apa yang awak nak buat. Okay, cahaya ke apa ke, okay, awak boleh buat sebenarnya. Ada banyak quiz kat sini. Okay, yang ni quiz. Aku nantilah. Aku dia lambat sikit ni. Okay. Cikgu nak cari yang quiz yang dah ada. Okay, so sampai sini saja kita punya pelajaran hari ini. Jangan lupa buat projek yang cikgu suruh. Okay? Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.